dan isyadat pemasyhuran kemerdekaan berlangsung dengan gilang gemilangnya. Latar belakang pembentukan dasar ekonomi baru ialah rancangan pembangunan 5 tahun RRJPI yang dipanggil Rangka Rancangan Jangka Panjang, iaitu mempunyai 2 tahap, iaitu pertama, tahap pertama ialah Rancangan Melayu Pertama, Rancangan Melayu Kedua dan juga Rancangan Melayu Ketiga. Tahap kedua dasar ekonomi baru pula ialah mempunyai 4 rancangan, iaitu Rancangan Malaysia Kedua, Rancangan Malaysia Ketiga, Rancangan Malaysia Keempat dan Rancangan Malaysia Kelima. Objektif bagi dasar ekonomi baru ini merupakan satu pendekatan baru dalam perancangan pembangunan negara yang melibatkan program 20 tahun yang akan datang. Dasar ini fungsinya bagi mewujudkan perpaduan negara dalam mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan, penempatan dan sebagainya. Rancangan pembangunan dasar ekonomi baru telah disusun dan dijalankan menerusi beberapa strategi, iaitu 1. Membasmi masalah kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. Yang kedua, penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Ketiga, mengurangkan keadaan yang kurang seimbang dalam struktur guna tenaga yang terdapat sekarang ini dengan cara yang progresif dan menerusi pertumbuhan ekonomi seluruhnya. Yang keempat, membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan orang Melayu dan kaum Bumiputera supaya dapat membentuk dan memiliki 30% ekonomi dalam tahun 1990 dan menubuhkan agensi seperti MARA, Bank Pembangunan, Bank Bumiputera dan Amanah Saham Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kejayaan dasar ekonomi baru. Beberapa kejayaan telah dapat dikesan semenjak dasar ekonomi baru dilaksanakan dalam usaha mewujudkan perpaduan melalui penghapusan kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Berdasarkan banci penduduk 1970, didapati bahawa kira-kira 49.3% daripada keluarga kemiskinan iaitu kerana pendapatan garis kemiskinan pada tahun 1970 ialah RM200. Oleh itu, kerajaan telah melaksanakan pelbagai perkhidmatan dan kemudahan awam melalui kemudahan pendidikan, kesihatan dan bekalan air elektrik. Di samping itu, keutamaan juga diberikan kepada golongan miskin untuk mendapatkan pelbagai bantuan seperti beasiswa pelajaran, pinjaman buku teks, program rumah murah dan banyak lagi. Hal ini telah mencapai matlamat untuk membasmi kemiskinan dan merujuk laporan rancangan kemiskinan ke-6 telah menunjukkan bahawa kadar kemiskinan masa kini telah menurun. Selain itu, kejayaan untuk keseimbangan kaum ini juga telah dicapai dengan cara kerajaan telah mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga supaya penyertaan pelbagai kaum dalam sektor utama akan mencerminkan kedudukan tenaga buruh mengikut komposisi kaum, dan kerajaan juga telah memastikan pembentukan sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan Melayu dan kaum Bumiputera supaya mereka dapat menguruskan dan memiliki sekurang-kurangnya 30% daripada semua jenis peringkat kegiatan ekonomi. Selain itu, memberi perhatian khusus yang ditumpukan kepada kaum Bumiputera yang agak ketinggalan jika dibandingkan dengan kaum-kaum yang lain, di samping dapat meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin. Terdapat beberapa cadangan penambahbaikan dasar. Yang pertama, mewujudkan kelas perniagaan, pedagang dan pengusaha Melayu serta menambah pemilikan modal 30% mereka dalam sektor syarikat.
Yang kedua, memajukan kawasan luar bandar melalui pembangunan wilayah seperti Kejora, Dara dan Jengka. Yang ketiga, membeli barangan buatan Malaysia seperti membeli makanan atau membeli peralatan atau kenderaan. Contohnya membeli kereta keluaran Proton. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Yang terakhir, memperbanyakkan infrastruktur di tempat pelancongan. Contohnya seperti membina cable car di Cameron Highland. Hal ini dapat menarik minat pelancong untuk datang ke Malaysia. Kadar pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan apabila pertukaran mata wang asing dalam negara. Ianya juga dapat membantu meningkatkan mata wang negara asing di pasaran antarabangsa.